Tirmidhi. He said, يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وقف المعادي واصرف واردع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: اعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. Mulakan dengan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah, dan mengatakan di dalam sabda baginda Rasulullah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah bersabda, tidak sekali-kali kamu itu akan masuk syurga sehinggalah kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan tidaklah kamu itu benar-benar beriman sehinggalah kamu saling kasih mengasihi di antara satu sama yang lain,
Kemudian Nabi mengatakan, hendak tak aku ajarkan kepada kamu bagaimanakah untuk membina kasih sayang di antara kamu? Maka kata baginda Rasulullah, iaitu menyebarkan salam. لا إيمان بلا محبة، والمحبة في هذا الحديث خطاب عام لكل مسلم. اعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فيجب أن تكون علاقة المسلم بالمسلم علاقة محبة ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهما كان انتماؤه. Sebutkan bahawa ini adalah merupakan tanda keimanan yang jelas disebutkan oleh baginda Rasulullah, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk syurga orang sehinggalah kamu benar-benar beriman. Dan juga yang tanda keimanan itu disebutkan adalah saling cinta mencintai kepada sesama dengan kita. Maka ini jelas ditunjukkan bahawa tanda keimanan itu adalah saling cinta mencintai, dan ianya adalah merupakan perkara yang sangat penting. علاقة المسلم بالمسلم يجب أن تكون ولاء ونصرة ومحبة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Dan ianya dan hubungan dan juga di dalam sudut keimanan itu adalah merupakan mencakup kepada hubungan di antara satu dengan yang lainnya, iaitu adalah yang disebutkan kasih sayang, yang mana bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara, dan juga disebutkan bahawa sesungguhnya orang dengan muslim yang lain itu adalah hendak saling kasih mengasihi. أيضا هاتان الآيتان ليس فيهما تمييز بين مسلم ومسلم، إنما المؤمنون إخوة. كل المؤمنين يجب أن يكونوا إخوة. وفي الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كل المؤمنين والمؤمنات يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض بدون النظر أو بغض النظر عن اعتبارات الانتماءات. Disebutkan bahawa dalam ayat itu disebutkan secara umumnya, iaitu pertama adalah sifat kemusliman itu yang menjadikan sifat persaudaraan. Begitu juga disebutkan bahawa sesungguhnya di antara orang yang beriman itu adalah merupakan saudara ataupun pembantu kepada yang lainnya, yang mana ianya pertama disebutkan secara umum, yang menunjukkan bahawa ikatan di antara melihat kepada persaudaraan sesama Islam itu, yang mana tidaklah ianya melihat hanya kepada satu ciri yang tertentu. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، فقال المؤمن، فكل مؤمن يجب أن يكون لأخيه المؤمن كالبنيان. أيضا ليس هناك في هذا الباب اعتبار للانتماءات. Dan juga di dalam satu hadis baginda Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara mukmin dengan mukmin itu adalah seperti binaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa antara seorang mukmin, sifat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu adalah merupakan seumpama binaan yang disebutkan. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. وأيضا في هذا الحديث قال مثل المؤمنين كل المؤمنين بدون اعتبار للانتماءات. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan semua orang-orang yang beriman di dalam keadaan mereka itu saling tunduk atau saling kasih mengasihi, di dalam kasih dalam menyambung hubungan, itu disebutkan dalam hadis itu adalah sifat keimanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا مطلوب الله ومطلوب رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يجب أن تكون علاقة المسلم بالمسلم. لكن إذا جئنا ننظر إلى الواقع فسنجد أن هناك ولاءات ضيقة وحب وعداء وكره على أساس الانتماءات الجزئية لأحزاب لطوائف لجماعات، وهذا الأمر مخالف لمراد الله ورسوله. فمراد الله ورسوله أن يكون كل المؤمنين كما ذكرنا في الآيات والأحاديث. Jadi dengan hadis dan juga ayat yang kita sebutkan itu untuk nak menunjukkan betapa pentingnya disebutkan hubungan di antara ciri seorang muslim dengan seorang muslim yang lain itu adalah ianya hendaklah membelakangkan kepada satu kepentingan atau apa saja yang mana ianya kecil, baik itu perbezaan-perbezaan yang ada pada diri mereka, baik itu daripada pahaman-pahaman di antara mereka berbeza atau politiknya dan sebagainya, ianya hendaklah
di mana persaudaraan itu lebih besar mendahului daripada perkara tersebut seperti mana yang telah diisyaratkan dalam hadis dan ayat tersebut. بل حتى العلاقة مع غير المسلم الأصل فيها الرحمة والبر والقسط. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Bahkan sebenarnya hubungan di antara sesama, bahkan dengan orang yang bukan Islam pun sebenarnya pada asasnya adalah dengan hubungan kasih sayang dan kemesraan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tidaklah dilarang untuk orang-orang yang beriman itu untuk nak membuat kebaikan dan juga melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. وإذا جئنا ننظر إلى الهدي النبوي في سيرته في تعامله مع غير المسلمين لوجدنا قمة الأخلاق، قمة الرحمة، ووجود الشفقة عليهم من أن يدخلوا في نار جهنم. والنماذج من السيرة النبوية على ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. Kalau kita lihat bahkan dalam bagaimana cara baginda Rasulullah berhadapan dengan orang yang bukan Islam itu dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang dan pendekatan, itu adalah menunjukkan betapa sesungguhnya sebagai contoh bagaimanakah pergaulan dan juga bagaimanakah bermuamalah dengan yang bukan orang Islam, sehingga Nabi sendiri berasa sedih kalau Nabi SAW tak dapat untuk nak menyelamatkan seseorang itu dan juga mengharapkan orang-orang yang bukan Islam itu mendapatkan hidayah daripada Allah. فمهم أن نترجم آيات الله عز وجل وأحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي سمعناها في علاقة المسلم بالمسلم وعلاقة المسلم بغير المسلم، أن نترجمها واقع في حياتنا، لأننا في حياتنا فعلا يوجد هناك تشتت، تفرق، تمزق بين المسلمين، وأيضا يوجد هناك أفهام خاطئة في التعامل مع غير المسلم وأحيانا مع المسلم. Oleh kerana itu yang paling penting adalah bagaimana untuk kita nak menjelmakan daripada praktikal, daripada untuk kita nak menjalinkan hubungan dan bergaul di antara sesama Muslim itu adalah yang paling utama, seperti mana yang dipandukan daripada Al-Quran dan hadis, dan juga bagaimana untuk kita membenarkan fahaman kita, bagaimana untuk kita nak membina hubungan kepada orang yang bukan Islam, sehingga kalau hari ini kita lihat perpecahan dan juga perbezaan, perselisihan banyak berlaku di kalangan sesama Muslim, begitulah juga itu adalah yang sangat penting yang untuk kita perhatikan sekarang ini. فنسأل الله أن يصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا ويبعد الشيطان من بيننا ويصلح أحوال المسلمين ويفرج على المسلمين، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Assalamualaikum malam anda. Lambai tangan sekali, nyanyi sekali boleh ya? Ewa. Sallallahu alaihi Rabbi la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, jangan biar pun seorang yang lawan kamu duduk atas muka bumi. Maka kata Imam Ibn Katsir, satu dunia ketika itu banjir, tak ada pun satu tanah yang ada atas muka bumi yang tak kena banjir Nabi Nuh. Khalas, habis. Otak kita hari ini telah didilute. Sepatutnya pemikiran kita ada pemikiran Qurani ataupun Quranic minded. Man qara'a Qur'an summa amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu dawin min syamsi fi buyuti dunya fama zannukum billazi amila bihadha. Salam berpanjangan berterus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahykan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka sesiapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Cantik dan berwibawa. Namun ada insiden yang mencalit reputasi dan imej wanita bangsawan ini. Puteri Sakdon ni bagai pituk bagai jadi, bagai kanak bagai boleh. Apakah yang sebenarnya berlaku?
Buat pertama kalinya, usahawan bimbingan Fama dibenarkan membawa produk mereka menembusi ruang niaga pangkalan tentera. Warga T.R. sendiri menggunakan peluang yang ada ini untuk menikmati produk-produk tempatan dan memperkembangkan perniagaan mereka lah. Saya dengan adik saya ni, ayah tak ada, mak pun tak ada. Boleh tak abang belikan baju sekolah selai je untuk adik saya? Pengunjung juga boleh berkunjung ke lorong seni Ipoh bagi melihat sendiri kepelbagaian lukisan mural yang terdapat di sepanjang laluan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه
السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوجي بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوذنا بك يا
للخلق يا طبيب طبيب لوذنا بك يا حبيب حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على كل حال ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله خير صحب وآل. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara dan juga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan keluarganya. والحمد لله على حضورنا في هذا المحضر المبارك. Aku syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkatan ini. وفقنا الله سبحانه وتعالى وأحضر أجسادنا. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menambah taufik tersebut. فنسأله سبحانه وتعالى كما أحضر أجسادنا أن يحضر أرواحنا. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan sebagaimana jasad kita hadir dalam majlis ini begitu juga ruh kita juga turut hadir. وأن يصفي قلوبنا حتى تتلقى فيوضات الحق سبحانه وتعالى فيوضاته. Sehingga kita ini akan disucikan hati-hati kita sehingga kita dapat sampai bertemu kepada Allah. لأن أمثال هذه المجالس كما جاء في الحديث أنها تتنزل فيها الرحمة. Dikarenakan majlis ini seperti mana disebutkan dalam hadis turunnya rahmat Allah. وتحضرها الملائكة. Dihadiri oleh para malaikat. ويتجلى الحق على عباده ويغفر الله لهم. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnianya dan juga pengampunannya. فنسأله أن يبدل سيئاتنا حسنات. Mudah-mudahan segala dosa kita digantikan dengan kebaikan. ويتوب علينا توبة نصوحا. Dan kita diterima taubatan nasuha. ومن تاب الله عليه أحبه. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan cinta kepadanya. وإذا أحبه لم يعذبه. Dan barang siapa yang dicinta oleh Allah pasti tidak akan diazab. دلنا على هذا كله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Semua ini telah pun disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah الذي جعلنا من أمته. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita di kalangan umat Nabi Muhammad. بمحض من وفضل منه سبحانه وتعالى. Yang ia adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. جعلنا من أمتي سيد الأنبياء. Yang mana kita menjadi umat kepada penghulu segala nabi. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاه. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah berikan kemantapan kepada kita dalam Islam dan iman sehingga bertemu kepada وفي Allah. هذا الزمان وآخر الزمان تكثر الفتن نسأل الله السلامة والعافية. Bagaimana zaman ini dan akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. خصوصا فتن الدين. Yang mana ianya adalah yang paling penting adalah fitnah agama. وفتن الدنيا. Yang juga fitnah dunia. لكن فتن الدنيا إذا صبر عليها الإنسان يثاب عليها. Tapi fitnah dunia barang siapa yang bersabar dengannya akan diberikan ganjaran oleh Allah. لكن المشكلة فتن الدين. Akan tetapi yang paling besar masalahnya adalah fitnah agama. فكما وكذلك الأمراض التي تصيب أرواحنا وقلوبنا. Dan juga perkara yang menimpa kepada hati, yang menotori kepada hati kita. ننتبه منها. Hendaklah kita berhati-hati. الأمراض الظاهرة نتحصن منها
بما يسمى بالتطعيم فينبغي أن نتحسن من أمراض القلوب بتطعيم أمثال هذه المجالس. Sebagaimana jasad kita ini kita pentingkan untuk kita nak bersihkan dan cantikkan, begitulah sepatutnya roh kita ini kita cantikkan dan bersihkan. حتى يسلم لنا إيماننا. Sehingga akan sempurnalah iman kita. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والإيمان. Allah Subhanahu wa taala memberikan mantapan kepada kita dalam Islam dan iman. ويجعلنا قرة عين لسيد الأكوان. Dan mudah-mudahan kita menjadi kekasih kepada baginda Rasulullah. يؤدبنا بآداب النبي محمد. Dengan kita beradab dengan adab Nabi Muhammad. يخلقنا بأخلاق النبي محمد. Akhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. يرزقنا محبة النبي محمد. Diberikan kurnia untuk cinta kepada Nabi حتى Muhammad. نسعد في الدنيا والآخرة. Sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. ولنستمع إلى ما يقال لنا بقلوبنا. Mudah-mudahan kita dapat mendengar dengan hati kita. وننوي أننا نعمل بما نسمع. Dan kita berniat untuk kita melakukan apa yang kita dengar. وكل فرد منا عندما يقوم أحد خصوصا سيد العمر يقوم يتكلم وكأنه يخاطبه هو بنفسه. Ketika mana kita ini mendengar orang yang berbicara kepada kita khususnya Umar, itu adalah merupakan kita kena mengetahui bahawa ia bercakap dengan kita. فيحسن الاستقبال ويتنور القلب. Dan hendaklah ianya sebaik-baik penerimaan dengan وينوي hatinya. العمل بعد ذلك. Dan berniat amal setelah itu. فتأتي معونة الحق سبحانه وتعالى. Sehingga mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة وثبتنا على الإسلام والإيمان وتب علينا توبة نصوحة يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seorang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. إذا قذف الله سبحانه وتعالى في قلب كل واحد منا التعلق والهم بأنه قريب من الله وهل الله راض عنه أو أنه في حال غفلة أو بعد عن الله سبحانه وتعالى فليعلم أن هذا من إرادة الله بالعبد خيرا. Apabila datang di hati kita sebuah perasaan hubungan, ingin berhubungan kuat kepada Allah dan kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul juga dalam hati kita perasaan bahawa kita ini banyak dosa dan kesalahan untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang baik dan sayang dengan kita. Allah Subhanahu wa taala bikaramihi wa fadlihi عمم محبته لجنس الإنسان وقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kasih sayangnya memberikan kepada Bani Adam atau manusia ini kemuliaan sebagaimana firman Allah bahwa kami telah muliakan anak cucu Adam. وجعل صلاح العالم بصلاح هذا الإنسان وفساده بفساد هذا الإنسان فنسبة الصلاح والفساد للزمان بكثرته في كل مكان أو قلة أحدهما في أي مكان. Maka kebaikan yang ada di seluruh alam semesta ini terletak sejauh mana terjadinya kebaikan kepada manusia, dan rusaknya daripada alam semesta ini juga dilihat daripada rusaknya manusia. Maka satu zaman dikatakan zaman itu adalah baik apabila kebanyakan manusia yang ada di situ adalah baik, dan satu zaman dikatakan zaman itu rusak jika mayoritas pada zaman itu adalah manusianya rusak. وخص سبحانه وتعالى بمزيد محبته وعنايته وفضله عباده الذين آمنوا به. Dan Allah berikan kekhususan dan keistimewaan rasa cinta dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. والناس والمؤمنون في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى على حالتين. Dan orang yang beriman di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kondisi atau keadaan.
المؤمنون الأقوياء كما ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب وأقرب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهو الذي متمسك بالتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي والذنوب. Yaitu yang pertama adalah seorang yang beriman yang kuat. Orang-orang beriman yang kuat akan lebih utama dicintai oleh Allah daripada yang lemah, sebagaimana dihadiskan Nabi SAW tadi. Dan juga itu ditandai dengan perasaan takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan orang itu jauh dari segala macam kemaksiatan. وأما المؤمن الضعيف الذي يحصل منه الخلل والخطأ والقصور والسقوط فإن طريقه للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى والتوبة بابان إلى الله سبحانه وتعالى، أحدهما وقاية والثانية علاج للإنسان لكي يقرب ويفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. Kemudian orang-orang yang beriman yang lemah, yang masih mudah terperdaya oleh hawa nafsunya dan terperdaya dengan dosa dan kemaksiatan dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menebus dari dosa-dosanya. Maka takwa dan tobat adalah jalan menuju Allah. Takwa untuk menjaga kita dan tobat untuk mengobati dari penyakit kemaksiatan yang ada dalam diri kita. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرقينا في مراقي المحبوبية والقربية منه سبحانه وتعالى، وما كان لي أن أتكلم إلا امتثال أمر العفو منكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan memberikan taubat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala niatkan derajat kita. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. برز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا النور النواحي برسول الله، عم كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك
الحسيني مرحبا مرحبا لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هولنا أفضى طلع البدر علينا من ثنيات فانظر إلينا واعطينا بكل ما صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا الهادي المشفع يا الله واسقينا يا رب قثنا يا الله بها يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على
وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الناظر إلى القلوب. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memandang kepada hati-hati. والمطلع على خفاياها من المحامد والعيوب. Dan juga yang maha mengetahui akan isi kandungan yang di dalam hati ini, perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang tidak baik. وهو جل جلاله علام الغيوب. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mengetahui ke atas segala perkara yang gaib. وقد جمعنا بفضله على نهج حبيبه المحبوب. Dan dialah Allah yang telah menghimpunkan kita semua di tempat ini berada dalam keadaan yang telah selaras dengan ajaran Nabi Muhammad. في بيت من بيوته نذكره تبارك وتعالى ونؤدي الفريضة. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kita berada sekarang ini adalah untuk menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah. والذكر من أعلى مقاصد تشييد المساجد وبنائها. Dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang dasar untuk menjadi amalan yang mengimarahkan kepada rumah-rumah Allah. والنص على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. Adapun dalil akan perkara yang disebutkan tadi adalah berada di dalam Al-Quranul Karim. وقد عمر مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى العمارات ومنها هذا الذكر لله سرا وجهرا. Dan sesungguhnya Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah diimarahkan dengan pelbagai macam aktiviti ibadah, di antaranya adalah berzikir kepada Allah. Furada wa jama'at. Secara bersendirian ataupun berkelompok. Wa kullu dhalika fi an-nusus as-sarihah as-sahihah. Dan semua itu adalah telah termaktub di dalam dalil-dalil dan nas-nas yang benar. فلا ينكر معنى الذكر لله ووجود الذكر لله بالفرادى أو الجماعات أو السر والجهر في المساجد إلا جاهل مبتدع في دين الله. Dan sesungguhnya tiada yang mengingkari akan pentingnya ataupun digalakkannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian ataupun secara berkelompok di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan perlahan ataupun dengan suara yang keras, melainkan yang mengingkarinya adalah orang yang jahil akan agama Allah taala. Qala subhanahu wa ta'ala fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya adalah dan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah diangkat ataupun dibina dan juga diimarahkan ataupun disebut di dalam rumah Allah nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Bertasbih di dalam rumah-rumah Allah golongan daripada manusia yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli, dan juga dilakukan dalam rumah-rumah Allah itu salat yang difardukan oleh Allah. Wa dzakara al-wasf ar-rafi' alladhi tahalla bihi haula wartafa'at aqdaruhum 'inda Allah faqala yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu dengan sifat yang begitu mulia, yaitu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sifat mereka yang mengimarahkan itu adalah hati-hati mereka itu takut akan hari di mana hari itu hati-hati manusia berada dalam keadaan ketakutan dan gentar. فلا علامة لحقيقة العلم ولا علامة لحقيقة العبادة ولا علامة لحقيقة الإيمان إلا خشية الله.
dan tiada tanda kepada hakikat keimanan ataupun hakikat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan adalah bila mana dia itu menumpukan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya yang mempunyai rasa takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Wa qala wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah juga berfirman takutlah kamu kepada aku bila mana kamu benar-benar beriman. Wa qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan Allah juga berfirman sesungguhnya Allah mengabulkan amalan orang-orang yang bertakwa. Wallahu yarzuquna khasyatahu fil ghaibi wasyahada. Moga-moga Allah menganugerahkan kita rasa takut kepada Allah dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan bersendirian. Walaqad rawal Imam al-Bukhari fi sahihihi عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أعرف أنهم انقضوا أو انصرفوا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالذكر فكنت أعلم أنهم انصرفوا بذلك إذا سمعته. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya akan menyedari dan mengetahui akan majlis Rasulullah SAW bila mana berada di masjid dan bila mana mereka bersurai, saya tahu bersurainya majlis itu dengan suara zikir yang diangkat di dalam masjid tersebut. وأهل الذكر وأهل الخشية من الله سبحانه وتعالى هم الذين تحرروا من قيود وأغلال الأسر في العالم القصير والدنيا وما فيها ليكونوا الصالحين لعمارة الدنيا والآخرة وحدهم. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dilabelkan dengan orang-orang ahli zikir adalah orang-orang yang membebaskan akal fikirannya daripada keterikatan akan hal-hal keduniaan untuk dapat mengimarahkan urusan-urusan keduniaannya seperti mana juga mengimarahkan urusan-urusan akhiratnya. وإن منهم الذي مر صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد رافعا صوته بالذكر ورسول الله في خارج المسجد في الشارع يسمعه مع من معه من الصحابة فقال بعضهم أخشى أن يكون هذا مرائيا يا رسول الله فقال لا ولكنه أواه. Diriwayatkan satu hari ketika didapati di dalam kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berada dalam keadaan berzikir dan mengangkat suara mereka yang suara itu didengar oleh Rasulullah yang berada di luar ketika berjalan dengan para sahabatnya, maka sebahagian daripada mereka para sahabat itu memberitahukan, ya Rasulullah, kami khawatir suara yang kami angkat dalam zikir ini adalah sebagai satu tanda riak kami ketika berzikir. Maka Nabi mengatakan tidak demikian sebenarnya, akan tetapi di dalam mengangkat suara berzikir itu adalah menunjukkan tanda seseorang itu yang begitu rindu dan juga begitu suka kepada Allah Ta'ala. ذاكم هو ذو البجادين الذاكر صاحب خشية الله. Salah seorang daripada mereka adalah yang bernama Dzul Bijadain yang dia adalah dikenali dengan orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah. ولقد كان في قبيلة كافرة لكن الإيمان حرره من أن يتأثر بشيء من أفكارهم أو من أطروحاتهم أو من أعرافهم. Dia dahulunya adalah berasal daripada satu kabilah yang kafir, akan tetapi kekufuran dan persekitaran daripada tempat dia hidup itu tidak mempengaruhi kepada dirinya. Setelah iman masuk kepadanya, dia itu adalah terbebaskan daripada terpengaruh dengan apa saja yang berada di tempatnya. ولقد ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي التي عاشت في قصر ذلك الطاغي المدعي للربوبية والعياذ بالله. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan tentang orang-orang yang beriman, yaitu قصر فرعون ولكن عنده شر فرعون كله وضر فرعون كله وظلمة فرعون كلها.
Berapa ramai daripada mereka manusia di zaman itu yang hidup di luar daripada istananya Firaun ataupun jauh daripada tempatnya Firaun, akan tetapi mempunyai sikap dan perangai macam Firaun atau lebih teruk daripada Firaun. Amma saddaqahu aw iftatana bihi aw ightarra bimalihi aw bimulkihi wa ma ila dhalik. Yaitu mereka dengan terpengaruh dengan kekuasaannya, dengan hartanya dan juga tindakan-tindakan Firaun. ولكن هذه وسط القصر وهي المطهرة المحررة. Akan tetapi seorang wanita ini berada di dalam istana Firaun, akan tetapi hatinya adalah terbebaskan daripada terpengaruh dengan Firaun. وكم من ذي قلب منور يعيش اليوم في بعض بلاد الكفر وهو صاحب قلب منور مطهر محرر قوي العلاقة بالله ورسوله مستقيم السلوك ومستقيم الفكر لا يؤخذ بسلاسل الخداع ولا التلبيس. Berapa ramai daripada mereka yang hidup di negara-negara kafir, akan tetapi hatinya bersih dan suci serta tidak terpengaruh dengan apa yang ada di negara itu yang boleh mengancam akan keimanan mereka. Mereka itu tetap berada dalam pegangan istiqamah, dalam pegangan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat disentuh keimanannya walaupun sekelilingnya itu adalah amat mencabar. وعائش بين المؤمنين وربما في أماكن خير أو علم وهو مفتون القلب مغرور الفكر مأخوذ بسلاسل الخديعة من قطاع الطريق. Akan tetapi di sana ada golongan yang hidup. Di sekitarnya adalah ramai daripada orang-orang yang beriman. Mungkin di tempat itu ramai tempat-tempat orang-orang yang berilmu. Akan tetapi hatinya terkena fitnah dan juga diduga dengan perkara-perkara yang menipu sehingga tertipu dengan tipuan tersebut walaupun hidup di tempat orang-orang yang beriman atau berilmu. Ala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kamu dan paras kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kamu. واشتاقت الروح والقلب من ذي البجادين أن ينتقل من بلده ومن بين الكفار لأجل أن يتشرف برؤية طلعة المختار وسماع كلامه. Maka Dzul Bijadain yang disebutkan sebentar tadi timbul di dalam hatinya kecenderungan untuk berpindah daripada kampungnya yang sekelilingnya itu adalah orang-orang yang tidak beriman, maka berazam untuk berpindah daripada kampungnya untuk dekat dengan Rasulullah, untuk melihat kepada wajah Rasulullah yang bercahaya. Innahu lam yakhruj 'anil bashariyya wala at-tabi'a fa 'indahu at-tabi'atu ka ghairihi allati tuhibbu al-watana wal bilad alladhi 'aisha fihi walakinahu ahsana an-nadhara وأقام ميزان القياس فاختار ما هو أجل وأشرف وأكرم. Adalah perkara yang biasa bagi seseorang itu untuk suka di tempat di mana dia hidup di tempat tersebut. Akan tetapi orang-orang yang bijak di dalam berfikir akan memilih yang terbaik kepada dirinya yang membawa kebaikan, maka itulah yang menjadi neraca timbangan untuk apa-apa yang menjadi tindakan yang dilakukan juga oleh sahabat itu adalah mengambil pilihan yang lebih baik walaupun secara naluri beliau adalah suka untuk berada di tempatnya. Wa wasala badla al-muhawalati ila al-khuruj. Dia Dzul Bijadain berusaha berkali-kali untuk keluar daripada kampungnya. Fakanu yamna'unahu wa la yumakkinuna. Akan tetapi ahli keluarganya dan juga orang-orang kampungnya menghalang dia untuk berhijrah. Hatta wajada fursatan yawman fa kharaja min al-qaryah. Maka sehingga ketika mendapat peluang maka dia pun keluar daripada kampung itu. Wa bainama madha yamshi id aqbala nafarun min ashidda'i qaumi. Ketika lari daripada kampungnya terjumpa dengan beberapa orang yang tidak beriman yang amat memusuhi kepada agama. Aina turidu an tadhhab irja'.
Maka ditanya oleh mereka, kemana kamu nak pergi? Balik kamu ke kampung kamu. فخاطبهم بما يناسب عقولهم ونفسياتهم بتحرره الإيماني. Maka Dzulbijadain berbicara kepadanya mengikut kadar pemahaman orang itu yang boleh menerima dengan percakapan, maka dicakapkan atau diajak berbicara sesuai pemahaman mereka. ما تستفيدون من إقامتي بينكم وماذا يغنيكم ذلك وماذا عليكم أن أذهب إلى النبي محمد فخذوا مالي كله لكم تستفيدون منه ولا تستفيدون مني. Maka Dzulbijadain mengatakan kepada orang-orang itu, apa yang kamu boleh ambil manfaat daripada aku? Sesungguhnya aku kalaupun keluar pun kamu tak boleh ambil manfaat daripada diriku sendiri. Akan tetapi yang boleh kamu ambil manfaat adalah daripada harta yang kutinggalkan di rumahku. Kamu ambil semua dan biarkan aku pergi untuk meneruskan perjalananku. ولا يزال المال يلعب الأدوار الغريبة على العقول وعلى الأفكار إلا عند المحررين بنور الإيمان الخالص. Dan sungguh harta ini adalah sentiasa menjadi sebab yang menipu kepada orang-orang yang terpedaya dengan harta, yang mana hanya orang-orang yang telah membebaskan akal fikirannya daripada keterikatan dengan harta dan dimantapkan akal fikirannya dengan iman, itulah orang-orang yang tidak boleh tertipu dengan harta. قالوا إذا تعطينا مالك ندعك تذهب وتمشي ولكن حتى الذي معك في يدك. Maka mereka orang-orang yang ingin menghalang kepada Dzulbijadain itu, yang cintakan, sukakan kepada harta, mengatakan, okey, kalau kamu berikan kepada kami harta kamu semua, maka kami akan biarkan kamu pergi, teruskan, termasuk harta yang kamu bawa, aku nak juga. فقبل أن يأخذوا ما في البلد وما في يده إلا ثوبه tujuan yang ingin dicapainya. فتركوا له من جملة الثياب أخلق الثياب الثوبين nubuwah syahadat la walakinahu awwah. Dialah yang telah mendapatkan gelaran daripada Rasulullah bahwasanya di dalam perbuatannya berzikir dengan keras itu adalah bukan sebagai orang yang ria, akan tetapi orang yang dia cintakan luar biasa kepada Allah. Wa syahadatun nubuwati naf'uha daim. Ini adalah kesaksian daripada Rasulullah terhadapnya, yang mana kesaksian Rasulullah terhadap seseorang itu akan kekal selama-lamanya. وأول ما يبدو كبر نفعها وكثرته من عند الغرغرة. Dan manfaat daripada kesaksian yang baik ini kepada orang tersebut akan dinampak kebesarannya, khususnya bila mana ruh akan keluar. ثم تزداد منفعتها في البرزخ إلى القيامة إلى الجنة وتزداد المنفعة. Dan manfaat itu akan berterusan untuknya di dalam barzakh dan juga di hari kiamat dan terusnya sampai ke syurga. وهذا عكس شهادات أهل الدنيا. Ini adalah sungguh amat berbeza dengan sijil ataupun kesaksian orang-orang di dunia. أول ما يتيقن انقطاع نفعها عند الغرغرة. Pertama yang akan berlaku kepada sijil yang ada di dunia ini akan tiada lagi manfaat bila mana ruh itu akan keluar. ثم يزداد اليقين أنها ليست بشيء إلى الأبد. Dan semakin akan bertambah keyakinan akan ketiadaan manfaat daripada sijil itu bila mana dia adalah masuk ke dalam barzakh dan setelahnya. أخذ Dzulbijadain شهادة النبوة. Akan tetapi Dzulbijadain mengambil sijil daripada Rasulullah. فخذ وشم ريحة من أثر نفعها في أول يوم من أيام وفاته. Maka lihatlah akan kesaksian Rasulullah akan keimanan Dzulbijadain itu ketika ruh akan keluar. ثم
ريح هذه الشهادة النبوية كيف يشم الفائدة منها في يوم وفاة سيدنا ذي البجادين. Dan akan dilihat bau harum daripada kesaksian Rasulullah terhadap Dzul Bijadain ketika ruhnya akan keluar daripada tubuh badannya. Dan nampak daripada manfaat kesaksian Rasulullah terhadap Dzul Bijadain adalah setelah meninggalnya Dzul Bijadain. عند رجوعهم من خيبر توفي ذو البجادين. Ketika kembali daripada peperangan Khaybar, meninggal dunia Dzul Bijadain. فأمر النبي أن يجهز. Maka Nabi memerintahkan agar supaya mempersiapkan pengemudian. وكان من جملة من يحفر قبره سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. Di antara orang yang menggali kubur Dzul Bijadain adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. ثم عند وضعه خرج النبي إليه. Dan ketika ingin mengebumikannya, meletakkan jenazah, Nabi turun dan meletakkannya. وسوى أرضية القبر بيده الكريمة. Nabi yang turun itu adalah membersihkan dan meratakan dasar daripada kubur itu dengan tangannya yang mulia. وبعد أن صلى عليه خرج القبر وقال ناولوني إياه. Dan setelah salat kepadanya, Nabi sesungguhnya saya petang ini adalah ridha kepadanya. Aflaha wa faz. Dia adalah amat bertuah dan beruntung. Wa a'lal khairi was sa'adati haz. Dan dia telah meraih kebaikan yang tertinggi. Arana Allah wajhahu. Petunjuk kepada jalan yang benar. A'rifu qadran ni'ma bihadzal iman. Hargailah besarnya nikmat ini yang diberikan oleh Allah. Zailiha wa fi faniha wa fi munqadiha thumma yatahassaruna yawm al-qiyamah wa man mata minkum 'ala al-iman faza بالشرف في ذاك اليوم والسلامة من الحسرة والندامة. Sesungguhnya kebanyakan mereka yang berada di dunia ini yang akal fikirannya itu terbatas kepada perkara-perkara yang sirna dan tiada mendatangkan manfaat, nanti pada akhirnya mereka akan menyesal bila mana meninggal dunia. Adapun orang-orang yang beriman, dialah orang-orang yang akan beruntung dan berjaya nanti di hari kiamat. محرر القلب والفكر والعقل يكسب المال على ظهر الأرض ولكن من وجه حلال وبنية خالصة وبشريعة تحكمه. Sesungguhnya orang-orang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan di dalam iman dan bebas akal fikirannya daripada terpedaya dengan hal keduniaan, juga mereka itu mencari keduniaan akan tetapi dengan cara yang halal, dengan niat yang baik, dan juga dengan cara yang dibenarkan. وكذلك وبهذه النورانية والتوجيهات العلوية يلبس اللباس ويبني البيت ويركب السيارة والطائرة ويأكل الأكل ويشرب الشربة. Dia juga adalah sama dengan yang lain yang juga berjalan, yang naik kereta, naik kapal terbang, ataupun melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi dengan dasar keimanan yang Allah beri kepada mereka. فيتميز أنه لا يأكل كما تأكل الأنعام ولا يشرب كما تشرب الأنعام ولا ينام كما تنام الأنعام. Maka mereka itu yang berbuat seperti mana orang lain yang berbuat akan berbeza kadar dan kedudukannya, karena mereka itu bila mana makan tidak sama seperti hayawan yang makan, bila mana minum tidak sama dengan tidak seperti hayawan yang minum, dan bila mana tidur tidak seperti hayawan yang juga tidur.
فالمؤمنون يتمتعون بما هو أعلى وأغلى وأجمل وأفضل وما هو حلال مرضي لله تبارك وتعالى ويأكلون كما يأكل أولو الألباب والأفهام. Maka mereka orang-orang yang beriman itu akan berusaha di dalam apa yang mereka lakukan itu, mengambil kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukannya adalah dengan menggunakan akal fikiran mereka sehingga perbuatannya itu adalah dinilai baik di sisi Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Adapun orang-orang yang kafir itu menikmati kenikmatan di dunia ini, makannya adalah sama seperti binatang. وَالْمُشْكِلَةُ الْكَبِيرَةُ فِي الْمَصِيرِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan yang merupakan lebih parah daripada itu adalah nasib yang akan dialami oleh mereka adalah neraka. فَمِنْ حَقِّهِمْ بِهَذَا التَّحَرُّرِ وَالْإِيمَانِ أَنْ يُرْحَمُوا وَيُتَمَنَّى لَهُمُ الْإِنْتِقَالُ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ. Dan juga perkara yang layak bila mana mereka sudah membebaskan dirinya daripada keterikatan dan keduniaan dengan dasar iman itu untuk diselamatkan daripada neraka menuju ke syurga. ولكن ليس من حقهم أن يتحولوا إلى أساتذة يريدون أن يلعبوا بأخلاقنا أو بأفكارنا أو بالعلاقة بيننا البين ليتحكموا فيها. Dan juga bukan merupakan hak mereka untuk mengubah dan untuk menjadi suatu golongan-golongan asatidzah, golongan-golongan profesional yang ingin mengubah kepada dasar pegangan kita ataupun ingin mengatur cara fikiran kita. من حقهم أن نتبادل بيننا وبينهم خبرات التمتع بما أحل الله على ظهر الأرض ونكون في ذلك على تعاون فيه وعلى تبادل في الخبرة فيه وليس من حقهم أن يحلوا حلالا ولا أن يحرموا حراما ولا أن عرضوا لقيمنا ولا لأخلاقنا. Merupakan hak daripada mereka orang-orang yang beriman, yang mempunyai kelebihan dan juga mempunyai pengalaman yang lebih untuk saling tolong menolong atau tukar fikiran daripada apa yang pencapaian yang ada pada mereka, maka boleh akan adanya perhubungan dalam batasan-batasan ini, akan tetapi bukan merupakan hak kepada mereka dengan apa pencapaian yang mereka ada untuk mengatur kepada cara kehidupan kita dan mengubah cara kehidupan kita, bukan hak mereka untuk menghukum ataupun mengatur kepada pegangan kita. ولا شك أنهم أصناف ومراتب ودرجات. Tidak diragukan bahwasanya di antara mereka itu mempunyai kepelbagaian dan kelompok-kelompok. وفيهم المتربصون الذين يحبون للبشرية أو لمن خالفهم في الفكر أو لأهل الإسلام على وجه الخصوص أن يفسدوا وأن يرتدوا وأن يميلوا ميلا عظيما. Di antara mereka adalah memang terdapat golongan orang-orang kafir, memang terdapat golongan-golongan tertentu yang sengaja ingin merosak kepada orang-orang yang berselisih dengan mereka, termasuk dalam urusan agama ataupun khususnya kepada orang-orang Islam. Terdapat daripada mereka yang berusaha untuk melakukan kesesatan kepada orang-orang Islam. وهؤلاء من حقهم أن نتمنى لهم الهداية وأن نقاتلهم إذا قاتلونا وأن نمنع صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى بما نبنعوه به من قوة وعتاد، ولهم مع ذلك حق ألا نمثل بهم وألا نسيء قتلتهم وألا نتركهم في العراء إلى غير ذلك مما جاء في هدي النبوة، لكن ليس من حقهم أن يتحولوا إلى أساتذة. Dan juga apa yang telah mereka lakukan itu untuk merosakkan kepada orang-orang Islam, mereka juga mempunyai hak kepada kita, yaitu untuk kita mengharap agar supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Ataupun kalau mereka dan kita berhak untuk memerangi kepada mereka bila mana mereka memerangi kepada kita. Akan tetapi bila pada masa yang sama mereka itu adalah mempunyai hak kepada kita bila mana terjadi peperangan untuk tidak dibenarkan mereka atau jasad mereka itu untuk dilukai setelah meninggal dunia, itu adalah hak kepada mereka juga seperti mana kita punya hak, mereka pun juga mempunyai hak. لكن الطوائف من هذا الصنف في واقعنا
جلسوا محل الأستاذية والمشيخة في كثير من شؤون حياتنا ووسط كثير من بيوتنا ومراكزنا ووصلوا إلى غاية في التحريش بيننا وضرب بعضنا ببعض. Yang menjadi problem adalah mereka orang-orang yang memerangi kepada agama ini telah berada di tempat kita di kalangan umat Islam menjadi orang-orang rujukan, orang-orang profesional yang di rumah kita dalam cara kita bertaamul sehingga kita berkonsepkan dengan konsep mereka yang mana kita adalah terbawa dengan pegangan yang merosakkan kepada kita. ولسنا نذكر هذه الحقيقة لنلقي اللوم عليهم. Bukan maksud kami menyebutkan perkara ini adalah untuk mencaci kepada mereka. ولكن على من مكنهم. Akan tetapi kepada mereka yang telah melantik orang itu untuk berbuat agenda mereka. على من فسح المجال لهم. Kepada mereka yang memberi ruang kepada dia untuk menjadi rujukan kepada kehidupan kita. على من ارتضى أستاذيتهم. Ataupun orang yang memberikan melantik kepada mereka untuk menjadi seorang yang على profesional. من استبدل قدوة النبوة والرسالة وقدوة الولاية والصديقية بالقدوة بهؤلاء التافهين. Dan kepada orang-orang yang berusaha untuk mengubah ikutan kita kepada orang-orang yang benar daripada mereka, orang-orang siddiqin dan orang-orang yang baik untuk kita berubah mengikut kepada mereka. Yang membuat kita untuk mengikut kepada mereka inilah penyebabnya. على من فتح لهم قلبا وعقلا وبيتا ليفسدوا فيه. Dan juga terhadap orang yang membuka akal fikirannya dan juga hatinya serta rumahnya untuk masuk agenda mereka. ومن هذا هم قوم منا. Dan siapakah mereka itu? Mereka adalah golongan daripada kami juga. من بيننا. Di antara kita. في واقعنا. Di zaman dan juga realiti kita. رجال ونساء. Laki-laki atau perempuan. على مراتب مختلفة في المجتمع. Di dalam keadaan yang berbeza-beza di kalangan kehidupan masyarakat. فليتقوا ربهم. Maka hendaklah mereka itu bertakut kepada Allah. وليحذروا سرعة فناء هذه الحياة. Dan berhati-hatilah untuk menyadari dan memahami akan sirnanya kehidupan ini. وسرعة الوصول إلى النتيجة. Dan berfikir akan cepatnya mereka akan sampai kepada hasil dan natijah. إنما الخشية من عكس عاقبة ذي البجادين أني أرضى عنه فإني أمسيت عنه راض. إن الخشية من المقابل لذلك والعكس له أن يموت والله عليه ساخط فلن يفيده أحد. Yang dikhawatirkan adalah nasib penghujung kehidupan mereka itu adalah berlawanan dengan nasib dan penghujung daripada kehidupan Dzulbijadain yang telah disaksikan oleh Rasulullah kalau meminta kepada Allah agar supaya meridai kepada Dzulbijadain, orang-orang yang dia melakukan perkara yang disebutkan tadi dikhawatirkan berada dalam keadaan yang berlawanan, yaitu Allah bukan ridha akan tetapi Allah murka kepada mereka. أكلما شغلونا بشغل اشتغلنا به وتركنا شغلنا الأساسي. Adakah mereka itu menimbulkan perkara-perkara tertentu, isu-isu tertentu untuk kita sibuk dengan isu itu dan meninggalkan perkara yang lebih baik? ألا كلما عظموا بيننا شيئا وهو حقير عند ربنا ورسوله عظمناه إرضاء لهم. Adakah mereka setiap kali mencipta perkara-perkara yang dibesarkan dan diagungkan, kita pun ikut membesarkan daripada membesarkan apa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? كلما أثاروا بعضنا على بعض ثرنا على بعضنا البعض. Dan adakah mereka ketika menimbulkan permusuhan di antara kita, kita ikut kepada mereka untuk bermusuhan sesama kita? كلما زينوا لنا زينة هي في ميزان السماء ورب السماء وميزان محمد سيد هذا السماء حقيرة استحسناها وراءهم. Adakah mereka itu bila mana menampilkan kecantikan-kecantikan dan keindahan-keindahan tertentu yang mana itu di sisi timbangan Allah dan Rasulnya perkara itu adalah hina, adakah kita akan memuliakan perkara yang hina di sisi Allah dan Rasulnya? ولسانهم ولسان رئيسهم في الدنيا والآخرة أن يقولوا وما كان لنا عليكم من سلطان
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Sungguh nasib mereka itu nanti di akhirat, dan sesungguh apa yang akan diperkatakan oleh mereka itu nanti di akhirat adalah seperti mana apa yang dikatakan oleh pengetua mereka yaitu syaitan, akan mengatakan kepada mereka yang ikut kepadanya, saya hanya memanggil, mengajak kepada kamu lalu kamu ikut, jangan kamu maki saya tapi maki dirimu sendiri. ولقد حذر الحق تعالى وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bila mana kamu ikut kepada banyak-banyak jalan, maka banyak-banyak jalan itu akan menyesatkan kamu daripada satu jalan menuju kepada Allah. ثم ذكر الغاية في أفكارهم وتصوراتهم ومعلوماتهم أنها تحت هذه المظلة إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Dan sungguh apa yang mereka telah capai daripada penemuan mereka, penelitian mereka dan pencapaian yang diagungkan oleh mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesemua itu adalah hanya prasangka sahaja dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi. فلننشر ولنرفع ولنظهر راية الاتباع لمحمد في أنحاء أفكارنا ووسط ديارنا. Wajib bagi kita untuk mengangkat akan syariat dan ikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fikiran kita dan juga di tengah-tengah rumah kita. وبذلك ننصر وبذلك نرفع وبذلك نسعد في الدارين. Maka dengan demikian kita akan ditolong, dengan demikian kita akan bahagia, dan dengan demikian kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. Allah berfirman, bila mana kamu taat kepada Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan hidayah. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dan dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar supaya berhati-hati untuk bila mana dia melanggar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka akan dihukum dan dengan azab yang pedih oleh Allah. ولنتحاب في الله وننشر المحبة بيننا. Kita wajib untuk saling kasih mengasihi sesama kita dan menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. ولنقم بأدوارنا في الحياة على ذاكم الوجه الراقي. Dan hendaklah kita bangkit untuk menegakkan akan tanggungjawab, melakukan tanggungjawab kita dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ketinggian daripada nilai kita di sisi Allah. هندسة وذكر لله وعمل بشريعته. Dan juga di dalam keadaan berzikir dan juga beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. تجارة وذكر لله وعمل بشريعته. Berniaga, berzikir dan juga sesuai dengan syariat Allah. صناعة وذكر لله وعمل بشريعته. Orang yang berada dalam kilangnya hendaklah dia berzikir dan juga melakukan sesuai dengan syariat Allah. طيران وعمل بشريعة الله وذكر له. Orang yang berada di dalam pesawat kapal terbang dalam keadaan berzikir dan menunaikan syariat Allah. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Mereka yang dipuji itu adalah tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dan juga jual beli mereka. أما الذي قل نصيبه من ذكر الله جل جلاله وأخذ يشتغل بذلك بعيدا عن ذكر الله فهو الذي استملك ولم يملك في الحقيقة واستخدم ولم يستخدم في الحقيقة. Adapun orang yang dia sedikit dari penasibnya untuk berzikir kepada Allah, yang kurang di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terdedah untuk dipergunakan dan tidak mempergunakan, dimiliki dan tidak memiliki. ولقد مر رجل شديد القوى حسن البنية فرآه الصحابة منطلقا لبعض أعماله فقال بعضهم ورسول الله حاضر يا ليت قوة هذا وشدته صرفت في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم كان خرج يعون في تنمية هذه الصلة بالرحمن
Jadikan aktiviti mereka kemingguan ataupun lebih daripada itu, daripada aktiviti yang menimbulkan kecintaan dalam kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. رتبوا أوقات إجازاتهم بأخذ شيء من الفقه في الدين بالاتصال بما ينمي الإيمان واليقين وبذلك يكتمل الحال. Ambillah peluang di masa-masa musim-musim cuti mereka untuk mereka dapat belajar daripada ilmu-ilmu agama yang dapat memberikan sinaran kepada hati dan sanubari mereka, maka dengan demikian kehidupan dan keadaan mereka akan menjadi sempurna. ونحيا في سبيل الله ونموت في سبيل الله. Maka dengan demikian kita hidup fi sabilillah dan mati fi sabilillah. ونحشر مع أهل ذاك السبيل إن شاء الله. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama dengan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. وأرى الناظر إلى القلوب ما جمعكم إلا لينظر إليكم. Sesungguhnya yang melihat kepada hati-hati kita di tempat ini tidak menghimpunkan kita kecuali memandang kita dengan rahmat. وإلا ليغفر لكم. Untuk mengampunkan kita. وإلا ليطهركم. Untuk mensucikan kita. وإلا ليصفيكم. Untuk membersihkan وإلا kita. ليجود عليكم. Untuk memberi kepada فهو kita. الغني عنكم. Dialah yang maha kaya dan ومد tak perlu لكم kepada حبل kita. التوفيق حتى حضرتم. Dan telah menganugerahkan kepada kita taufik untuk kita hadir ولو tempat شاء ini. لرمى بالواحد منكم في أي موقع. Kalau Allah berkehendak maka akan melemparkan kita di tempat di mana saja yang disukai. لكن ساقك إلى بيته. Akan tetapi Allah membawa kita semua di ووفقك sini لذكره. dan memberi hidayah kepada kamu untuk وأحضرك berpikir, مجلس العلم. menghadirkan kamu di majelis ilmu وجعلك في موطن الرحمة. dan menempatkan kamu di tempat turunnya فأنت rahmat. متعرض لنفحته. Sementara kamu berada dalam أنت kamu menunggu متعرض pemberian. لنظرته. Kamu berada dalam keadaan ingin dipandang أنت oleh Allah. متعرض لقبوله. Kamu telah menginginkan kabul dari وهنيئا لك Allah. إن قبلك. Sungguh kamu bertuah bila mana تخرج kamu من diterima. المسجد وقلبك غير القلب الذي Kamu دخل. akan keluar daripada masjid ini dalam keadaan hati yang lebih baik daripada تبيت sebelumnya. ليلة ما بت مثلها في الليالي الماضية إن قبلك الرحمن. Kamu akan tidur malam ini dalam keadaan yang amat baik bila mana kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa يتسع taala. نظرك. Maka kamu akan semakin luas pandangan kamu ويتصفى فكرك. dan bersih pikiran kamu. وتتحرر من أسر الشيطان وجنده. Bebas daripada terbelenggu oleh syaitan dan tentera-tenteranya. وتشعر بتروح الروح بالصلة بقبلة الأرواح سيدنا محمد. Dan kamu akan merasakan akan dekatnya hubungan ruh kamu dengan Nabi Muhammad. فالله يقبلك بفضله. Moga-moga Allah mengabulkan kita dengan يا anugerah ربي Allah. رجالنا ونساءنا Kabulkan kami laki-laki dan وصغارنا perempuan, وكبارنا. besar dan اقبل كل واحد Terimalah منا. kami semua ya. اقبل كل واحد Terimalah منا. kami semua ya اقبل Allah. كل واحد Kabulkanlah منا. kami يا semua من ya Allah. وفقتنا للسؤال. Wahai yang telah memberikan kami أنلنا taufik untuk berdoa, الآمال. sampaikan kami kepada harapan وخفف kami عنا الأثقال. dan beratkan timbangan وافتح kami. لنا الباب. Bukalah pintu-pintu kebaikan. وأدخلنا فسيح الرحاب. Masukkan kami dalam يا lapangan رب yang luas. الأرباب. Wahai yang maha يا kuasa. مسبب الأسباب. Wahai yang menjadikan يا sebab. غفور يا تواب. Wahai yang maha mengampunkan dan في menerima بيتك. taubat di rumahmu. متعرضين لنفحاتك. Memohon pemberianmu. منتظرين لرحمتك. Menunggu rahmatmu. أنت الذي أوقفتنا على بابك. Engkau yang telah mengizinkan فلك kami berada di الحمد tempat ini. شكرا. Engkau adalah kami bersyukur ولك المن kepadamu. فضلا. Engkau adalah memberi anugerah لن kepada صرف kami. أحد إلا والسوء عنه منصرف. Ya Allah, jangan Engkau bebas keluarkan kami daripada tempat ini والبلاء kecuali والشر Engkau عنه bersihkan dosa-dosa منكف. kami dan dijauhkan daripada segala keburukan. والخير صباب عليه. Dan Kau anugerahkan kebaikan terbesar kepada kami. ونظرك حال عليه. Engkau pandang kepada kami. يا ربي نبيت وأنت راض عنا. Kami bermalam pada malam hari dalam بسر keadaan Kau محمد ridha. وذي البجادين. Dengan rahasia Nabi Muhammad dan وكل من Dzulbijadain. قرت بهم العين. Dan orang-orang yang نبيت وأنت راض عنا. Kami bermalam dalam keadaan Kau ridha. ونزداد في كل يوم رضا. Dan bertambah ridha. ونزداد في كل ساعة Dan رضا. kami bertambah semakin hari ونزداد في dengan كل keridhaan. لحظة رضا. Bertambah setiap hari keridhaan حتى darimu. نلقاك وأنت راض عنا. Sehingga kami berjumpa denganmu dalam keadaan Kau حتى ridha kepada نلقاك kami. وأنت راض Sehingga kami عنا. berjumpa dalam keadaan حتى ridha. نلقاك وأنت راض Sehingga kami عنا. berjumpa kepadamu dalam keadaan تحب ridha. لقاءنا ونحب لقاءك. Kami suka berjumpa dengan Kau ya Allah. ونرافق خاتم أنبيائك Dan juga menemani kepada Nabi Muhammad وسيد أصفيائك
أوليائك penghulu kepada seluruh orang kau يا kasihi. أرحم الراحمين Wahai yang maha mengasihi, اجعل لكل واحد منا رابطة به تقوى jadikan kami semua mempunyai perhubungan yang semakin تقوى kuat في كل لمحة وفي كل نفس di setiap saat dan setiap nafas, لا تنحل أبدا yang tidak terputus ولا selama-lamanya تنفك dan أبدا tidak terlepas يا مسعد selama-lamanya. السعداء Wahai yang memberi يا kebahagiaan, عالم ما خفي وما بدا wahai yang maha يا mengetahui, الله ya Allah, يا الله ya Allah, استشعر من الذي جاء بك hadirkan keagungan Allah, من الذي أحضرك yang menghadirkan من kamu الذي semua, وفقك yang memberi taufik kepada من kamu, الذي فتح لك باب yang الدعاء membuka pintu من kepada الذي kamu, وعدك yang بالإجابة menjanjikan kepada في kamu untuk ساحة dikabulkan. من أنت Di mana kamu في berada sekarang? رحاب من أنت Dalam keadaan apa kamu على sekarang? باب من أنت Berada di pintu siapa kamu semua? اعقل إن كنت تعقل Fahami dengan akal وأحضر pikiran kamu. القلب وقل يا رب Maka sebelah ya Rabb, ونادي يا الله ya Allah, ونادي يا panggillah ya الله Allah أحلى اسم نطق بلسانك dengan nama yang terbaik ini, أشرف اسم تجرب بجنانك nama yang paling baik اسم yang masuk dalam الله. hati kita, namanya اسم Allah, الله namanya Allah, اسم nama الله Allah. أتدري اسم من هذا Kamu tahu siapa nama أتدري ini? اسم من هذا Adakah kamu tahu siapa اسم nama ini? العلي الأعلى Ini adalah yang maha اسم tinggi, العظيم ini الأعظم yang maha agung, اسم الباقي ini الدائم nama yang maha اسم kekal, الأول الآخر ini nama yang maha الله awal. ما أحلى اسم الله Alangkah manisnya ما nama أجمل ini, اسم الله alangkah indahnya ما agama ألذ Allah, اسم الله alangkah lezatnya أذاقك nama الله Allah. Semoga لذته Allah memberikan kelezatan nama ini, حتى يلذذك بلقائه agar supaya Allah memberi kelezatan kepada وكريم kamu berjumpa ندائه dengannya, untuk mendengar panggilan daripadanya, ويسرك إذا عرضت عليه dan menggembirakan kepada kamu bila mana kamu ونادى berjumpa المنادي kepadanya. ليقم فلان ابن فلان للعرض على الله Akan disuruh kepada seseorang untuk berdiri menghadap kepada Allah. تصور تلك الساعة Bayangkan bagaimana keadaan kamu ketika تصور dipanggil تلك ketika itu. الحالة Bayangkan keadaan kamu ketika itu تصور dipanggil. ذاك الموقف Itu adalah merupakan keadaan yang begitu menggerunkan. باسمك نودي Dengan namamu kamu ليقم dipanggil. فلان ابن فلان Kamu dipanggil untuk menghadap. أنت أيها المكلف Kamu wahai orang beriman. للعرض على الله Untuk menghadap kepada Allah. للعرض على Untuk الله menghadap kepada Allah. للعرض على الله Untuk menghadap kepada Allah. العليم بكل شيء Yang maha mengetahui المطلع على كل yang شيء maha mengetahui الغني segala عن sesuatu, كل شيء yang maha جل mengetahui, جلاله yang maha agung. فيا سعد من لقنه حجته Alangkah betuahnya orang yang berikan وأفاض عليه talqin رحمته dan diberikan rahmat oleh Allah. وقال سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك Allah berfirman, kami tutup kamu di dunia dan hari ini ku ampunkan kamu ادخل semua. الجنة برحمته Masuklah syurga dengan ادخل rahmat الجنة Allah. برحمتي Masuklah syurga dengan ادخل rahmatnya. الجنة برحمتي Masuklah syurga dengan rahmat فينادي aku. الملك Maka malaikat akan لقد memanggil, سعد فلان ابن فلان sungguh fulan bin fulan itu bahagia, سعادة لا يشقى بعدها kesenangan أبدا yang tiada يا lagi رب اجعلنا kecelakaan من setelah itu. أولئك Ya Allah, السعداء jadikan kami semua يا golongan رب itu. اجعلنا من أولئك Jadikan kami golongan semua السعداء itu yang kau bahagiakan. أعد لتلك الساعة Berikan kami kesiapan untuk نداءه waktu في itu. هذه الساعة Untuk Ya Allah, dengan sungguh-sungguh sebutlah. Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله mendengar إنه kamu. يسمع Dia mendengar إنه kamu. Panggillah ya قل يا Allah, الله panggillah ya قل يا Allah, الله panggillah ya يا Allah. الله يرحمك الله Allah merahmati kamu. Ya. يدنيك الله Mendekatkan kamu. يعفو عنك الله Memaafkan kamu. Ya Allah, ridha ya Allah, walafu amma يا الله الله رضا يا العفو عما قد مضى والقبول Ya Allah, ridha ya Allah, ridha ya Allah, bitawbah
والعفو عما قد الله مضى. رضا يا الله رضا يا الله بتوبة قد مضى. يا الله رضا يا الله رضا رضا يا الله بتوبة والقبول. بجاه حبيبك سيدنا ربنا إننا ربنا فاغفر وكفر عنا على رسلك يوم القيامة ولا تخزنا برحمتك يا هنا نرفع